Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, semalam kita buat 8.1 which is vector. So, hari ni kita masuk pada 8.2 which is penambahan dan penolakan bagi vektor. Okay, dalam membuat penambahan dan penolakan bagi vektor ni sebenarnya kita nak cari vektor paduan. Okay, apa yang dinamakan vektor paduan ni? Okay, nanti kita tengok pada kita punya rumus lah. Okay, sebenarnya dia macam bukan rumus, kita guna petua. Okay, so penambahan dan penolakan vektor selari. Okay, so first of all, kalau kamu tengok pada kamu punya modul, apabila dikatakan selari, dia mesti arah yang sama. Katakan daripada sini ke sini, okay, ni ada tambah kan. So maksudnya sini ke sini adalah 4A vektor kita. Kemudian dikata tambah pula dengan 5A. Jadi just tambah je lah sebab dia punya arahnya sama. So jadi 4 tambah 5 adalah 9 lah. Okay, so dia akan jadilah 9A untuk vektor yang ni. Okay, so untuk yang penolakan pula, okay, katakan 7B sini. Ni vektor kita 7B. Kemudian tolak 4B. Dapatlah 3B. Dia tolak macam biasa saja sebab ini arah yang sama je. So kita tolak-tolak lah. Alright. So nanti kita tengok detail macam mana apa maksudnya cikgu. So kamu kena tahu jika vektor A selari dengan vektor B, maka okay, dalam suatu vektor ni jangan anggapkan dia ni adalah vektor yang negatif apa semua, tak. Anggapkan semua vektor tu positif, tetapi apa yang menyebabkan dia negatif, dia adalah arah. So arah yang menyebabkan dia negatif. Okay, alright. So kita tengok pada seterusnya, penambahan dan penolakan vektor tak selari. Okay, so kita masuk pada penambahan dan penolakan vektor yang tak selari ni. Okay, yang selari tak ada masalah sebab dia punya arah sama kan. So bila dikata tak selari, so kita akan menggunakan, okay, yang pertama hukum segitiga. Okay, nanti kamu akan belajar satunya hukum segitiga dan satu lagi hukum segi empat selari. Kemudian satu lagi adalah hukum poligon. Okay, ada 3 hukum lah kat sini. Alright. So first of all, untuk hukum segitiga, sebabnya tiga-tiga hukum ni yang paling berguna lah cikgu kata adalah hukum segitiga. Macam mana nak guna cikgu? Okey, macam ni Alright, so first of all kita katakan kita nak cari AC. AC kita punya vektor. So daripada sini AC kita. Okay, anggapkan dekat luar ni A tambah B ni kita tak tahu. So AC ni, bila kita sebut AC, maksudnya arah kita AC, kita menghala ke sana. So yang ni yang paduan kita nak cari. So macam mana pergerakan dia? Bila kita sebut A, dia mesti bermula daripada A. So mesti mula dari A. Okay, mula pada A, jalan mana ada? Jalan ni saja kan? So jadi AB. Okay, kita buat AB. Okay, jangan ikut lagi dia punya arah ke apa semua. Kita nak ikut, kita baca dulu AB BC. So AB tambah BC. So makanya kita bila kita dah buat hukum segitiga ni, makanya kita pun tengok balik diagram. Adakah AB ni ikut arah? Sebab kita baca AB so kata oh ikut arah cikgu. So dia akan jadi A. Macam tu. Kemudian tengok tambah ni memang dah kita state tadi tambah. So kita tengok BC. So adakah okay, so adakah BC ni ikut arah? So BC ikut arah sebab kita ke sini. So bila ikut arah positif lah. So that's why A tambah B yang paduan dia. Okay, so jangan state arah masa kita baca dulu, baru selepas kita dah baca baru kita state arah. Okay, so hukum segitiga ini boleh digunakan pada penolakan dua vektor tak selari. Okay, maksudnya kat sini cikgu boleh tunjuk yang ni dulu Okay, katakan kita nak cari yang ni. Senang kalau lah cikgu state titik. Katakan sini A, sini B, sini C. Senang. So katakan cikgu nak cari BC sebab kita baca arah kita ke sini kan. So kita baca BC. So cikgu nak cari BC. Yang pertama kamu mesti mula pada B. So sini. So kamu akan gerak BA. Okay. BA. So sini dulu BA. Kita baca huruf kita dulu.
BA, AC. Ni perjalanan kita. So, BA, AC. Tulis dulu hukum segitiga. Kemudian kita tengok BA. Lawan arah. Sebab kita nak ke sini. Arah yang dia bagi adalah ke sini. So, kita lawan arah. So, bila lawan arah, dia akan jadi negatif. Alright. So, AC. Oh, cikgu AC ikut arah. So, bila ikut arah, maksudnya tambah. So, jadi macam tu. So, paduan dia tak hasil. Samalah dengan yang ni. Susunlah A tolak B. Okay, jangan lupa ombak rindu kat bawah tu. Alright. So, itu yang pertama. Okay. Katakan yang ni pula. Okay. Kita stick titik. Oh, senang. Kalau kamu tak ada titik, dia tak apa nak nampak. So, katakan cikgu stick kat sini. A, B, C. So, katakan cikgu nak cari CA sebab arah kita ke sini. So, kita nak cari CA. Okay. CA maksudnya, okay, CA. Okay. Kita mesti mula daripada C. So, jadi CB tambah AB. Okay. CB maksudnya kita ikut arah kan. So, bila kita arah, dia bagi dia punya vektor adalah A. Okay. Kemudian tambah ikut arah kan. Tapi vektor dia bagi negatif. So, maksudnya tolak. Okay, tolak ini maksudnya vektor dia memang dia dah bagi dalam negatif. So, kita tak bukan negatif ini refer pada arah. Tapi vektor ini dah memang negatif. Sebab arah kita ikut. Okay, so that's why A tolak B kita punya paduan. Alright. Kita tengok pada hukum segi empat selari. Okay, hukum segi empat selari ni sebenarnya dia adalah segitiga. Ada dua segitiga dalam tu. Okay, segi empat selari macam ni. AB, okay, naik atas ni. AB. Okay, kemudian dia ada lagi satu AD. Okay, makanya paduan yang terhasil adalah sini. Apabila dikatakan segi empat selari, ini ni BC sama dengan AD, maksudnya sini adalah B juga. Kemudian DC pun sama. So, dia pun sama. Dia adalah A juga. So, itu adalah segi empat selari. Sebenarnya, dia adalah segitiga je kalau kita baca. Contohnya, cikgu kata cikgu nak cari AC kan. Okay. AC. Saya guna hukum segitiga. Okay. AC mesti mula pada A. So, jadi A, B. Okay. A, B. Kemudian BC. Okay. So, AB ikut arah. Positif. BC. Dia sama ni sebab dia selari kan. So, BC ikut arah B. So, sama. Kita akan dapat A tambah B. Tapi bila hukum segi empat selari, maksudnya dua macam ni. Paduan dia ke sini. So, boleh guna dalam segi empat selari, boleh guna segitiga macam biasalah. Okay. Alright. So, untuk hukum poligon ni sebenarnya kamu guna jalan mana untuk jadikan dia satu poligon yang tertutup lah. Okay. So, maksudnya kat sini, katakan cikgu nak cari AE. Okay. AE di sini. Okay. Maksudnya kita mesti lukis. Let's say lah kita lukis sebab dia dah bagi dah poligon ni. Kita mesti menutup semua pergerakan poligon ini menjadi satu poligon. So, katakan AE, cikgu nak cari AE. Maka dia mesti mula. Ingat apa yang kamu sebut, dia mesti bermula. So, mula pada A ke B. So, kita non-stop. A, B, B, C, B, D, D, E. So, inilah paduan kita. So, that's why sini. Kalau kamu nak check sama ada dia betul ataupun salah, bila kita last position ni, kita pun last position maksudnya DE. So, kita pun tengok sini, oh, dia bertentangan. So, maksudnya jalan yang kita pilih untuk dapatkan paduan itu adalah jalan yang betul. Okay? Macam segitiga, hukum segitiga tadi. Okay? Kalau kita guna contoh, saya cuba padam ni. Okay. Kita nak tahu kita punya pergerakan kita tu betul ataupun salah, kita semak guna terbalik kita punya apa panggil ni pergerakan. Okey, katakan AC tadi. Kita nak AC kan. Maksudnya kita mesti mula pada A. So A, B,
KBC ni paduan kita. So kita nak tahu betul ke tak, kita pun jalanlah ke arah paduan ni. Jalan. Kita tengok, oh dia bertentangan. So bila arrow kita bertentangan dengan paduan dia, maksudnya paduan kita betul. Jangan buat yang ni tau. Ini untuk semak sama ada paduan yang kita dapat tu betul bersalah. Okay, sebab yang asalnya adalah yang ini. Alright. So next kita pergi pada latih diri 8.5. Okey, untuk latih diri 8.5, soalan nombor 2. Okey, kamu nak buat soalan banyak pun boleh refer pada buku teks. Cikgu pilih sebahagian sajalah. Okey, vektor P mewakili hal laju 70 km ke arah selatan. Kalau kamu tahu sini utara, sini selatan ke bawah lah. Okey, kita tulis lukis ke bawah. Selatan. Okey, kemudian dia kata vektor Q mewakili hal laju 80 ke arah timur. Kalau utara, sini selatan, sini timur, sini barat kan. Okey, so maksudnya katakan kita turun bawah, cikgu stick bawah sini, cikgu mula ni tengah center. So saya katakan sini adalah saya punya P kita, sebab dia kata P mewakili laju 70 km. So saya stick kat sini 70. Okey, 70 ni apa? Panjang dia punya magnitude tau. Dia punya X dia. Okey. Kemudian dia kata mewakili vektor P. Maksudnya sini adalah P. Okay, kemudian ke arah timur. So kita mula daripada center ni. So ke timur. Dia sama ada cikgu guna slide. Sama ada kamu nak gerak ke sini pun boleh. Mesti sama daripada ke arah kita punya center, ataupun kamu nak gerak sini pun boleh. Awaklah asyik jadi macam ni. Okey, dua-dua pun boleh sebab dia akan menghasilkan segitiga juga. So cikgu ambil daripada bawah, atas pun boleh tau. Cikgu ambil bawah, so dia kata ke timur. So cikgu letak kat sini timur. Maksudnya kat sini mana dah tadi? Okey, 80. Vektor Q 80. So sini adalah kita punya Q. Buatlah asyik jadi macam tu. Okey, Q ni adalah yang mana dia kata 80. Alright. So, daripada sini, bila kita baca, dia akan terhasilnya paduan sini. Ni. Ini paduan kita. So, maksudnya, paduan kita ni nak arah ke mana cikgu? Kita tengok Bila sini gerak ke turun bawah, ini ke kanan. Maksudnya kita main sini, tengok sini. Ni kalau ikut arah. So, tak mau ikut arah ni. Dia paduan mesti bentangan. Maksudnya paduan ke arah sinilah. Maksudnya kalau cikgu lukis balik segitiga bagi cantik So dia akan jadi macam ni. Okey, cantiklah tu no. Okey, so dia akan jadi sini adalah Q, sini adalah P. Okey, so sini adalah paduan kita. Okey, maksudnya P plus Q lah. Kenapa P plus Q? Ni paduan dia nak cari P plus Q. Tengok gerak P ke Q. Kemudian kita tengok, tadi yang cikgu kata nak semak. Gerak sini, bertentangan. So, bila bertentangan betul lah kita punya diagram ni. Okay. So, kita tahu tadi, saat cikgu padam yang ni. Padam yang ni, kita tak mau keliru. Kita ambil yang dah siap kita lukis tu. Okay. So, daripada sini, kita tahu tadi sini adalah 70 kan. So sini adalah 80. Alright. So kita dah lukis, kita nampak. So dia kata cari arah dan magnitude. Okay. So first of all kita cari magnitude lah, senang. Okay. So magnitude. Okay. Cari arah dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Magnitude. Bila ke sini maksudnya X kuasa 2, Y kuasa 2 kan. So X kuasa 2 tu Y kuasa 2. Okay, X kita adalah 80. So, 80 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2. Alright. So, puncakan kuasa 2 answers ni. So, kamu akan dapat jawapannya adalah 106.30 km. Okay, so ini adalah magnitude. So, kita nak cari arah dia. Okay, so nak cari arah, kena refer balik pada konsep bearing lah. Okay, so untuk konsep bearing kamu kena faham, kita kena baca pada origin. So, pada sini utara kan tadi kan. So, okay,
kalau nak bearing, ni paduan kita nak cari vektor bagi arah bagi vektor paduan. Maksudnya kita mesti baca daripada sini, buatlah shape and show ke sini. So ini angle yang kita nak cari sebab ini arah kita. Okey, ini bearing kita untuk vektor paduan. Kita bukan nak cari sini, tetapi untuk dapat yang ni kita kena cari yang bawah ni dulu. So kita cari bawah ni dulu, kita guna konsep, tengok ni, opposite. Sebab kita tahu yang ni kan. So katakan cikgu mesti kat dalam ni theta, so opposite over adjacent. So bila opposite over adjacent adalah tangent lah. So tangent theta sama dengan opposite kita 80, adjacent kita adalah 70. So shift tangent, kamu tekan shift tangent, okey, ataupun cikgu tulis tangent negatif ni. Bila kamu tekan, kamu akan dapat jawapan theta kita adalah 48.81 degree. So kita bukan nak angle ni sebab bila dia kata arah, dia mesti baca bearing dari sini ke sini. Sini ke sini adalah 180. So makanya arah kita adalah 180 tolak dengan 48.81. So kamu akan dapatlah 131.19. So ini dah dalam bentuk bearing sebab dia dah 3 desimal ni, 3 angka berarti kat depan ni. So makanya dia dalam bentuk bearing. Kalau dia 31 saja, kita tambah kosong kat sini. Alright. So, kelas malam pun cikgu dah terangkan dah pasal bearing sebabnya bila nak tanya arah mesti refer pada bearing. Alright. Okay, so kita tengok pada latih diri 8.5. Okay. Latih diri 8.5 nombor 3 pula. Okay. So, diberi ABCD adalah sebuah trapezium yang mana 3AB sama dengan 2 DC. AB ni sama dengan 2 DC. Maksudnya arah dia mesti sini juga sebab dia bagi perkadaran sini. So, bila bagi perkadaran, sebelum kita baca soalan, kita guna dulu perkadaran dia ni. Kita nak cari AB dulu. Sebab kita dah tahu maklumat kan. So, AB daripada persamaan ni, 3 awak main sini. Kenapa tak boleh nak ni? Cikgu pening. So, jadi 2/3 DC. So, AB adalah 2/3 darab DC. DC siapa ni? So, DC Y. So, maksudnya, vektor bagi AB adalah 2/3 Y. So, mana yang vektor yang kamu dapat, tulis siap-siap pada diagram. Senang nak baca. Okey, so yang A dia kata AB ungkapkan dalam sebutan X dan Y. So, AB sini. So, kita dah kira lah. AB adalah 2/3 Y. Okey, kemudian B pula. AC. Okey. AC, cikgu tak ada AC. So, kita buatlah. Awaklah tak elok benar cikgu punya ni. Okay. So, kita tarik AC sini. Anggapkanlah straight. So, kita nak cari AC. Makanya cikgu dah kata dah mesti mula pada A. Makanya AD tulis dulu. AD. Okay, tambah DC. Okay, lepas kita tulis, kita tengok AD. Oh, lawan arah. Sebab arah dia ke sini. Tapi kita baca ke sini. So, lawan arah. So, dia akan jadi negatif X tambah DC. Okay, DC ikut arah. So, dia akan jadi Y lah tambah. Tak efek apa-apa lah. Sebab dia ikut arah. So, bila ikut arah, tak ada efek apa. So, inilah jawapan dia. Negatif X tambah Y. Okay. So, BC pun sama. Okay. So, kamu bacalah. Okay, cari untuk cikgu. Kemudian BC, BD pun sama. Okay, BC ni cikgu bagi hint dia mesti guna polygon. So, bila polygon mesti tutup, jadikan dia adalah trapezium lah. Kemudian BD ni, okay, BD ni tak wujud kan. So, BD garis lah. Okay, so cuba cari. Cikgu tinggalkan untuk kamu B dengan C dengan D. Alright. So, next kita punya soalan. Okay, 8.6. Okay, untuk soalan nombor 2, 8.6 ni, kita tengok raja sebelah menunjukkan pelan bagi lorong-lorong di sebuah taman perumahan yang berbentuk segi empat A, B, C, D. Okay. Terdapat sebatang lampu pada kedudukan E. Okay, baik pilih lampu ke apa. Kamu kena faham dia punya konsep je baca. Okay. Dengan keadaan, okey, ini penting.
BE. Okay, bila disebut BE, ED, maksudnya arah kita ke sini. So, bila baca, terus letak arah. BE, ED. Okay, yang mana dikata BE ni adalah 3, sini 1. Ini dinamakan kita punya ratio lah. Okay, nisbah yang digunakan. Jadi kata lorong AB, mana AB ni? Okay, sini AB. Dan DC adalah selari. So, ini selari. Yang mana dikata DC ni adalah 4/3 AB. Okey, macam tadi cikgu cakap, korang bagi yang ni terus kira. Okey, maksudnya 4/3 AB siapa? AB kita ada 24. Jadi 2 darab dengan 24X. So, bila 4/3 darab 24X, kamu akan dapat 32X. So, makanya ini, so tulis pada gambar rajah, ini adalah 32X. Okey. So, soalan tak baca lagi, okey? Kita bagi maklumat apa yang dalam pada soalan tu, kita tulis dulu pada diagram. Okey, yang pertama dia kata ungkapkan BD. So, yang pertama kita nak cari adalah BD. Okey, BD. Sini B, sini D. Okey, sini kita nak BD. So, mesti mula pada B. BD ke atas ni. Okey, nampak So, BD maksudnya BA. Okey. Okay, BA, sebab kita ikut arah ni kan. Kita ikut laluan ni. BA, kemudian AD ni. Okay. So, tambah AD. Sentiasa tambah. Bila kita dah lepas baca, baru kita tengok dia punya arah. Okay, kita baca ke arah sana. Oh, lawan arah. So, dia akan jadi negatif 24X. Sebab kita nak ke sini, tapi arah vektor yang diberi ke bawah. Okay. So, ingat apa kita ni, kita kena padam. Sekejap lagi, kamu ingat dia, mana dia padam lupa dah padam. Ni. Okey, sekejap lagi kamu keliru dengan asal dia punya gambar rajah tu. Okey, so 24, AD kita ikut arah kan. So, jadi tambah 20Y. So, inilah jawapan bagi BD. Okey, so yang kedua dia kata AE. Okey, AE pula. Okay, soalan SPM macam ni lah Okay, AE, kita tengok AE, mana AE? Sini. Okay, bila kita sebut AE, kita letak arah. So, kamu boleh guna AE ke atas sini, dari AD, DE pun boleh, ataupun AB, BE pun boleh. Okay, boleh guna kedua-dua. Cik punya tu jadi macam ni pula dah. Okay, so boleh guna kedua-dua. Nak guna atas pun boleh, guna bawah pun boleh. Okey, so katakan cikgu kata cikgu nak guna bawah. Okey, cikgu nak guna bawah. So cikgu kata AE, so mesti mula pada A. So jadi AB. Okey, AB. Okey, plus dengan BE. Okey, plus dengan BE. Okey, tadi arah ke atas kan yang kita cari yang pertama ni. So, BD ni kita tahu dah tau. Tapi kita ingat ni dia bagi ratio. Yang mana di BD tadi kita baca, kita kira adalah negatif 24X tambah 20Y. Okey, sebab kita nak guna ni. So, AB ikut arah. Okey, ikut arah jadi 24X. Kemudian BE, kita nak sini saja. Kita tahu tadi BD adalah sampai sana ni. Kita tahu BD sampai sana. So, inilah gunanya ratio 31 ni. Maksudnya, total kita ratio adalah 4. Sebab 3 tambah 1, 4. Jadi, 3 daripada 4. Sebab ke BE adalah 3 ratio kita. So, jadi 3/4 darab dengan BD. Okey, so darab dengan BD jadi negatif 24X tambah 20Y. Okey. So, simplify kan. Kamu darab lah. Okey, 24 ni darab ke dalam. Ini darab sini. Kemudian darab sini. Kamu simplify kan. Kamu akan dapat. Okey, 6X. Okey. 6X tambah 15Y. Okey, tulisan cikgu pun tak nak elok lah. Okey. So, ini adalah AE kita dapat. Alright, so yang seterusnya soalan kata tunjukkan lorong AE. Okay, cuba ni. Okay, AE ada selari dengan BC. So bila dia kata nak tunjukkan selari, kamu ingat macam ni.
kita dah belajar semalam, AE adalah selari dengan BC, makanya kita kena wujudkan K. Ingat tak semalam? Cikgu kata K, nak menentukan selari. So, kita nak cari K ni. So, K ni adalah menentukan dia selari ataupun tidak. So, makanya AE kita dah ada dah sini. AE kita dah ada dah sebab kita nak buat perbandingan. So, AE tak ada masalah dah. Sekarang ni BC kita nak cari. So, kita tengok pada gambar ajas BC duduk sini. So, kita cari dulu BC. Cikgu cari sebelah sini ya. BC. Kita nak cari BC maksudnya daripada B. Boleh guna BD kan? So, BC boleh guna BD naik atas ni. BD DC. Maksudnya BD DC. Dah lama cikgu tak guna whiteboard ni. Sebab cikgu tak guna PowerPoint tadi. Sebab dia space dia kecil. So, cikgu kena guna whiteboard ni lah. So, BD ikut arah. So, ikut arah tadi yang ni lah. Semua kita salin ni. Negatif 24X tambah 20Y. Ini BD. Kemudian tambah DC. DC kita adalah 32 ikut arah kan. So, 32X. So, simplifikan yang ni. Kamu akan dapat BC-nya adalah so, 8X tambah 20Y. Ini adalah BC. So, bila kita dah dapat BC, makanya kita masuk dalam sini. Cikgu salin balik AE ni. AE-nya adalah 6X tambah, jangan lupa ombak rindu kat bawah. So, 15Y sama dengan K. Jangan tinggal K sebab kita nak cari perkadaran. So, BC kita salin ni. So, 8X tambah 20Y. So, now X kita bandingkan X, Y kita bandingkan Y. So, buat salah satu tak apa dah. Kalau kamu nak buat X, X lah. Kalau kamu nak buat Y, Y lah. Jawapan tetap akan sama. So, cikgu kata cikgu nak guna X lah. So kita bandingkan dengan yang ni. Makanya, 8XK, ni darab ni kan, sama dengan 6X. So, X ni main sini, potong lah. Tak habis lah. Jadi, K sama dengan 6/8. Ataupun kita simplifikan dia jadi 3/4. So, dapat sini. Ini bukan jawapan sebab kita nak tunjukkan. Maka, AE, kena tunjuk ni AE sama dengan, gantikan K ni, 3/4 BC. So, inilah jawapan kita yang menunjukkan kita punya garis AE adalah selari dengan BC. Alright. So, inilah macam soalan SPM. So, sangat panjang. Selalunya 7 ataupun 8 markah lah. So, itu saja untuk hari ni. Kalau siapa tak faham, boleh PM cikgu lah. So, kita sambung cuti nanti selepas cuti pertengahan ni. So, 21 hari bulan. 21 hari bulan tu form 5 tak saya cikgu. So, harap ni kau faham lah. Vektor ni suatu yang sangat mencabar sebenarnya sebab kamu kena melukis, kemudian kamu tengok diagram, kamu kena baca, guna hukum segitiga, segi empat selari, poligon dan sebagainya. Alright. So, itu saja untuk hari ini. Tolonglah, cikgu minta tolong buatlah latihan. So, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.